Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Amir Rizwan bin Syaridan dengan nombor matrik D201919086. Hari ini saya ingin membentangkan apakah yang akan ada di dalam kajian ilmiah saya nanti berdasarkan tajuk yang saya pilih. Tajuk yang saya pilih adalah analisis nilai estetika di dalam persembahan seni seni persembahan teater tradisional Mak Yong di negeri Kelantan khususnya. Kita pergi kepada slide yang telah saya sediakan. Kita tengok kepada pendahuluan. Teater tradisional Mak Yong di Kelantan dikatakan berasal dari wilayah Thailand. Teater tradisional Mak Yong dihiasi dengan pelbagai keunikan yang boleh diterakai oleh generasi yang baru. Namun, pembentangan kali ini saya tidak akan berkongsi mengenai apakah keunikan teater tradisional Mak Yong secara meluas, melainkan saya ingin mendedahkan apakah isi kandungan saya di dalam kajian yang saya akan lakukan. Kita pergi bersedikitlah untuk keunikan. Keunikan teater tradisional Mak Yong ni adalah dialek dia, peragaan busana dia yang memang menarik minat siapa saja yang tengok. Selain itu, ada juga lenggok tarian, ada jalan cerita dan sebagainya. Dan kita pergi kepada latar belakang. Teater tradisional Mak Yong merupakan salah satu warisan dunia yang diiktiraf oleh UNESCO pada tahun 2005. Oleh kerana keunikan yang ada pada persembahan tersebut, dikatakan sebagai warisan dunia kerana pelbagai nilai seni yang ada di dalam busana persembahan tersebut. Kebiasaannya, pemilihan busana di dalam seni persembahan teater di Malaysia tidak akan menetapkan penggunaan setengah aksesori seperti yang dilakukan oleh para penggiat teater Mak Yong. Pengaruh daripada sejarah lama di Kelantan merupakan antara faktor utama kepada penghasilan busana teater tradisional Mak Yong di negeri terbabit. Pada zaman pemerintahan Encik Siti Kembang, cara pemakaian oleh beliau menjadi salah satu faktor dan inspirasi kepada penghasilan busana ini. Encik Siti Kembang dikatakan memakai busana yang agak seksi dan tidak begitu selesa dipandang oleh orang lain. Oleh itu, penghasilannya pada masa kini mengambil nilai-nilai lain seperti sensitiviti sesetengah pihak akan penjagaan tata tertib pemakaian. Seterusnya kita pergi kepada permasalahan kajian. Saya dapati ada dua, iaitu kekurangan dari segi aspek perhiasan yang tidak menepati karakter, dan seterusnya kekurangan pereka busana teater tradisional Mak Yong. Dan yang pertama tu kita tengok kurang daripada segi aspek perhiasan. Kadang-kadang watak-watak yang berlakon tidak memakai aksesori yang sepatutnya untuk menampakkan watak itu adalah watak yang sepatutnya, seperti watak peran ataupun watak Mak Ayung sendiri. Kadang-kadang ada yang tak kena, ada yang silap sedikit. Jadi kita nak betulkan benda tu. Dan yang kedua, kita tengok kekurangan pereka busana teater tradisional Mak Yong. Kekurangan pereka dan kekurangan penghasil itu adalah antara masalah yang kita tengok yang ada pada sekarang. Seterusnya kita pergi kepada persoalan kajian. Yang pertama kita ada, adakah nilai-nilai busana ini dapat dipertahankan oleh anak muda? Dan seterusnya, adakah generasi muda ini dapat menyambung legasi orang lama dalam penghasilan busana ini? Seterusnya kita pergi kepada objektif dan batasan kajian yang saya satukan secara satu muka surat. Objektif kajian yang pertama, memberikan pendedahan kepada orang ramai tentang nilai seni yang ada pada busana yang ada pada busana teater tradisional Mak Yong. Dan yang kedua, untuk objektif, kita nak mendidik generasi muda untuk menjadi pereka busana ni. Batasan kajian pula, saya menghadkan kajian ini di dalam negeri Kelantan sahaja, tetapi kalau ada maklumat daripada negeri luar dan saya boleh pakai untuk rujukan, saya boleh ambil sebagai rujukan. Kerangka teori. Teori yang saya akan gunakan adalah teori antropologi serta teori seni rupa. Teori ini memang berkait dengan kajian yang saya ingin lakukan ini, sebab busana ini berkaitan dengan seni rupa yang kita tengok secara visual, kita nampak dengan mata kasar dan bukannya kita harus menganalisis menggunakan kritis. Tetapi kita dapat tengok secara kasar dengan mata kita sendiri. Okay, yang seterusnya kita ada kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini ada dua, iaitu memberikan pendidikan kepada orang ramai serta
mengangkat martabat busana itu ke tahap yang lebih tinggi. Seterusnya kita pergi kepada tinjauan literature. Trend penggunaan busana di dalam kehidupan seharian adalah sangat jarang dan bahkan mungkin ada di antara masyarakat di Kelantan yang sudah tidak mahu untuk memperagakan pakaian ini dengan penuh kebanggaan. Busana di dalam persembahan tersebut telah mengalami beberapa perubahan seperti penambahbaikan dari segi penutupan aurat dengan lebih baik. Begitu juga terdapat aksesori tambahan yang membuktikan bahawa persembahan ini seharusnya dipelihara agar tidak pupus di masa hadapan. Perkembangan fashion pada masa kini seharusnya memberikan nafas baru kepada karya-karya tradisional supaya karya-karya lama ini mampu bersaing dengan karya-karya baru di peringkat yang lebih tinggi. Kita pergi kepada metodologi kajian yang saya akan gunakan. Saya akan menjalankan kajian ini secara kajian kes untuk reka betul kajian menggunakan teori yang mengarah kepada isu yang saya angkat. Untuk populasi dan sampel, saya akan memilih sampel secara rawak dan tidak akan melakukan kajian secara lapangan. Cara ini digunakan untuk mengelakkan dan mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Saya tak nak pula jadi penyebab kepada kluster kajian pula nanti. Instrumen kajian, saya akan menggunakan instrumen seperti laman sesawang internet, keratan-keratan akhbar harian tempatan serta penulisan buku yang telah diwatakan oleh pihak berwajib. Seterusnya, untuk proses pengumpulan dan menganalisis data. Pengumpulan data akan dilakukan melalui pencarian di laman web yang berkaitan dengan busana teater tradisional Mak Yong. Seterusnya, untuk data yang akan dianalisis, terlebih dahulu akan ditapis secara kritis serta data yang diambil juga akan dibandingkan dengan teori-teori yang tertentu, teori-teori yang berkaitan dengan seni persembahan dan juga teori-teori yang berkaitan dengan penghasilan busana lah supaya dapat menyambungkan kajian ini dan menjadikan kajian ini sebagai kajian yang valid dan boleh dijadikan rujukan di masa hadapan. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton dan saya harap pembentangan ini dapat memberikan sedikit sebanyak pencerahan terhadap kajian yang saya akan jalankan. Assalamualaikum.